yang korang tu bodoh biol. Nak menyampaikan kisah Nabi, biarlah cara yang betul. Jangan cerita benda yang menjatuhkan, mengaibkan Nabi SAW. Aku terpanggil hari ni buat live sebab benda ni terlalu sensitif. Aku simpan video. Memetik dari Facebook Zul Yahya, beliau meluahkan rasa kesal dan sedih melihat sebuah stesen TV yang berteraskan Islamik mengeluarkan sebuah rancangan dan menceritakan kisah Nabi Muhammad pernah cuba nak bunuh diri kepada masyarakat umum. Menyela rancangan tersebut, Zul Yahya kesal dengan golongan agamawan yang berilmu di negara ini membenarkan rancangan berkenaan yang mana ia boleh mengelirukan umat Islam. Beliau juga berpesan supaya berhati-hati dalam menerima sebarang info pada masa kini kerana jika tersalah faham dengan info tersebut boleh menyebabkan kesan buruk kepada umat Islam khususnya di dalam negara ini. Jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Hari ini terpanggil buat live sebab ada satu perkara menjadi kekeliruan dan bahaya benda ni. Bahaya. Sebab umat Islam di Malaysia ni ramai yang jahil, termasuklah diri saya. Jadi bila info-info berkenaan dengan agama ini, kalau salah disampaikan, dia akan memberi kesan yang buruk kepada umat Islam di dalam negara kita. Saya dah berusia 50 lebih, dah lebih daripada separuh abad. Belum pernah lagi saya dengar kisah Nabi Muhammad SAW nak bunuh diri. Tuan-tuan pernah dengar tak? Nabi SAW insan yang terpuji, kan? Ketua para Nabi. Bagaimana tauhid Nabi SAW? Sudah pasti tinggi, kuat. Tapi ada media kan? Media boleh menceritakan kisah Nabi pernah nak bunuh diri. Bahaya menceritakan perkara ni pada umum. Sebuah media yang berteraskan Islamik tapi menceritakan perkara ni kepada masyarakat. Saya tak tahulah apa nak jadi dengan kepimpinan ilmu dalam negara kita. Apa nak jadi dengan mereka yang ada jawatan untuk mengurus urusan agama Islam dalam negara kita ni. Saya pun tak tahu apa nak jadi dengan Malaysia ni. Inilah bila ada golongan-golongan yang suka meletakkan diri mereka serba tahu. Tak boleh. Ni kata golongan fasik dah semakin lama semakin berleluasa di penghujung akhir zaman ni. Nabi SAW dah bagi tahu dah, golongan yang dia paling takut inilah golongan fasik. Orang yang ada ilmu tapi menggunakan ilmu untuk kepentingan peribadi. Benda ni bahaya bila ada golongan-golongan yang suka membidaah, golongan-golongan yang suka memandai-mandai, golongan-golongan yang suka merasakan ilmu dia orang lebih baik, lebih bagus. Sebenarnya golongan-golongan ini yang membuatkan pemikiran umat Islam dalam negara Malaysia jadi kelang kabut, jadi kucak-kacir. Pemahaman umat Islam dalam negara kita menjadi semakin keliru. Disebab apa? Disebab ada golongan yang merasakan diorang ni hebat. Golongan yang merasa diorang ni ilmu tinggi. Jangan. Kalau nak rasa ilmu tinggi, iblis lagi tinggi. Iblis lagi tinggi daripada ilmu kita. Iblis lagi tahu tentang agama daripada kita. Takut habis platform media jawatan-jawatan besar dalam urusan agama Islam semua nak merasa hebat. Bahaya merasa hebat, merasa ilmu lebih baik daripada orang lain. Cerita benda-benda yang takut sedutan daripada apa yang disampaikan oleh stesen TV ni berkenaan dengan satu kisah Nabi SAW pernah nak bunuh diri. Bergegar jantung. Ya Allah, teruknya. Kau boleh keluarkan satu cerita macam ni, tunjukkan kepada masyarakat. Otak dekat lutut nak tunjukkan
Orang hebat, tahu ilmu, tahu sirah Nabi, tunjuk pada masyarakat, tapi menjatuhkan, mengaibkan Nabi SAW. Bahayanya Wahabi bila menguasai kepimpinan ilmu, menguasai media-media sosial, menguasai jawatan-jawatan yang penting dalam pengurusan agama Islam dalam negara kita ni. Berhati-hati rakyat Malaysia. 2 tahun kita hidup dalam kelang kabut urusan agama ni. Inilah jadinya. Bila golongan-golongan ini diberikan jawatan-jawatan, diberikan platform-platform yang hebat-hebat, habis wahara. Bila di akhir zaman, Nabi SAW dah bagi tahu, Nabi tak takut pada Dajjal, Nabi tak risau sangat pada Dajjal. Yang Nabi risau ni golongan fasik ni. Golongan fasik, golongan yang tahu tentang agama tapi menggunakan agama untuk kepentingan di biar bodoh, jahil, berusaha untuk dapat redha Allah. Ini bukan berusaha nak dapat redha Allah, nak dapat murka Allah. Tunjuk pandai-pandai. Oh, akulah ilmu tinggi, aku dah belajar. Aku dah belajar kat Mesir, aku dah belajar kat sini, aku tahu macam-macam. Inilah yang Nabi SAW takut. Paling takut golongan ni. Manusia-manusia yang merasakan diri dia hebat dalam agama, merasa diri dia betul, merasa diri dia pandai. Inilah dia. Berhati-hatilah kita rakyat Malaysia yang beragama Islam ni, berhati-hati untuk menerima satu-satu info, untuk berguru, untuk mempercayai kepimpinan ilmu ni. Hati-hati, kita di penghujung akhir zaman dah. Penghujung sangat-sangat. Boleh cerita benda macam tu, aku pun tak tahulah. Yang duduk dalam platform tu semuanya bijak pandai, ada sijil, berkelayakan hebat-hebat konon, tapi menghancurkan pemikiran umat Islam. Dah lah, kita ni ramai yang jahil, ramai yang baru nak mencari-cari kefahaman dalam beragama. Lepas tu duk bid'ah tu, duk kata ini, duk kata itu, tak boleh. Nak tunjuk pandai-pandai, nak tunjuk kata diorang tu hebat dalam beragama, dalam ilmu. Apa yang kita nampak ini, mereka mewujudkan perpecahan, perbalahan di kalangan umat Islam. Ini yang berlaku. Samalah juga Iblis dengan Adam, menjadikan perbalahan. Aku pandai, aku lebih lama beribadat padamu ya Allah, kenapa aku kena sujud dengan Adam? Kenapa aku kena ikut? Ini ada, sama. Kita punya kehidupan hari ni, cuba fikir balik. Golongan yang kononnya ilmu banyak, lebih, rasanya lebih alim, lebih baik daripada orang lain. Itu tak boleh, ini tak boleh, itu bidah, ini tak boleh, ini tak boleh. Lepas tu berbalah, mengutuk antara sesama mereka. Saya ban terus stesen TV ni. Saya ban. Bukan dia ban saya ban dia. Tak layak pun stesen TV ni kena ada di Malaysia. Tak layak be. Dah sememangnya kena laknat. Sebab apa? Golongan Wahabi terlalu ramai sangat dalam tu. Yang korang tu bodoh biol. Nak menyampaikan kisah Nabi, biarlah cara yang betul. Jangan cerita benda yang menjatuhkan, mengaibkan Nabi SAW. Aku terpanggil hari ni buat live sebab benda ni terlalu sensitif. Aku simpan video tu. Dan aku akan tuntut di masyar nanti. Aku akan tuntut. Kenapa ada puak-puak, golongan-golongan yang berilmu, golongan-golongan yang suka memandai-mandai, nak menceritakan keaiban, keburukan Nabi SAW ni. Itulah Imam Ghazali pun pernah berkata, beliau lebih hormat pada manusia yang beradab daripada manusia yang berilmu. Berilmu tapi tak beradab. Kau menceritakan keburukan, kau menunjukkan kelemahan Nabi SAW, tak beradab langsung kau. Kalau kau nak cerita orang kafir bunuh diri, kau nak cerita umat Nabi SAW bunuh diri, tak apa. Ni kau nak cerita Nabi SAW nak bunuh diri, tak beradab. Orang hajar nama dia. Kepimpinan ilmu yang diberi jawatan dalam platform-platform penting dalam pengurusan agama Islam, sikit-sikit mana dalil? Yang pengikut-ikut pun mana hadis? Mana dia? Ni hadis soal, ni daif, ni daif. Kalau orang bukan Islam tengok, dia ditontonkan kepada umum. Orang bukan Islam tengok, wah, ini macamkah? Dia apa faham? Kita orang Islam ni boleh juga faham sikit. Tapi orang bukan Islam apa dia faham? Yang kau pergi tunjuk kat satu Malaysia ni, bodoh. Inilah dia Malaysia, mengambil orang-orang yang kau ada pelajaran, kau pelajaran tinggi, kau ada sijil, ada PhD, ada degree, kau layak untuk pegang jawatan ni. Inilah dia. Kita hari ni nampak daripada apa? Sijil je. Lepas tu rakyat pun anggap penting sijil ni. Kau tak ada sijil.